Hello. Sorry everyone for the technical error. Kita tunggu host kejap, okay? Okay, So, you dah public account kan? dah. Public account and then I dah mention your IG. Okay. So apa lah, Should be lagi okay pun kot. later I akan post balik this live. Okay. So I start, I host. Okay. Yelah, you host ni. So Assalamualaikum dan pagi semua audience kita. So kita dah ada lebih 10 orang yang dah join ni. So minta maaf sedikit lambat kita start 9 suku sebab ada technical error. Mana mungkin tak boleh request live tadi. So tanpa membuang masa, malam ni saya adalah host anda walaupun Anis yang live, saya adalah host untuk Sembang Santai Don. So briefly perkenalan diri, saya adalah Don dan saya adalah founder untuk segmen Sembang Santai Don. So this is my second slot. Setiap hari Jumaat malam akan ada satu invited guest untuk topik yang menarik. So this week kita ada Anis Fahana as Public Mutual Unit Trust and PRS Consultant untuk share tentang topik iaitu Unit Trust, PRS dan scam. So boleh you intro sikit? Firstly, I want to say thank you. Thank you so much to Daniel for this platform lah, for this event lah. And I'm so proud to see banyaknya macam young faces tau dekat sini. Like it shows yang memang it's time sekarang ni orang-orang muda dah start nak gain this kind of knowledge kan. Selalunya macam kita tengok orang dewasa je yang nak masuk benda-benda macam ni, especially bila dia dah start banyak hutang lah, dah banyak benda nak kena bayar and then dah start nak bankrupt lah, baru diorang start ada kesedaran nak join this kind of thing. So I just want to say thank you to everyone yang join us tonight, and then especially yang ada on both of our Instagram ni memang semua orang muda kan. So congratulations to you guys. I'm so proud to see all of you. Just nak express my gratitude lah for all of you yang join and for Daniel juga for hosting this event. So long story short, my name is Anis. I'm a unit trust consultant and also private retirement scheme consultant under Public Mutual Berhad. Okay, so malam ni is going to be just sembang-sembang je, okay? So if you guys ada any question, terus je tanya dekat dalam chat box kat bawah ni. Malam ni is going to be very ringan lah, tak ada apa-apa yang technical sangat. Kan, Daniel, please borak dengan I, okay? Kita buat basic je, okay? Okay. So yang baru join, so ini adalah segmen Sembang Santai Don di mana saya buat setiap Jumaat malam dengan invited guest bersama topik-topik mereka yang mereka mahir lah. So tanpa buang masa, let's go to our punya first discussion lah. So kat luar sana tu kan ramai lagi yang macam kalau kata SBN tabung haji pun belum tahu, apa lagi unit trust dengan PRS kan. So you cuba explain briefly lah apa unit trust and PRS, tak perlu complicated, bahasa mudah. So sebenarnya unit trust dengan PRS ni benda yang sama, okay? Tak ada beza, cuma yang bezanya is the regulations je. PRS ni dia regulated lah, kiranya PRS ni you boleh keluar duit masa umur 55 sebab nama dia kan private retirement scheme. Tapi the concept of it tu, unit trust dengan PRS tu dia benda yang sama. So if nak
buat macam nak senang comparison lah, because memang ramai yang tak tahu pun kewujudan ASB ke tabung haji ke kan. Tapi tapi hakikatnya ramai orang lebih tahu ASB dengan tabung haji compared to unit trust. So beza dua-dua ni, ASB is macam government punya effort lah. Dia buka an investment scheme untuk orang, so it's a government punya. So unit trust ni macam private company yang buka investment funds untuk orang ramai, beside government punya. So beza dia is just ASB tabung haji tu macam government, EPF pun government juga, tapi unit trust is private. PRS pun private juga, private for EPF. So tu je lah beza dia. Dia macam, dia sebenarnya macam ASB, kerajaan, and then alternatif dia ialah unit trust, swasta. And then kita ada EPF, kerajaan, alternatif je PRS lah, swasta. Betul. Sure. So, cuma adalah a little bit macam berbeza sikit dari segi dia punya risiko. Dia punya risiko, dia punya risiko. Beza sikit lah. So, you dah berapa lama dalam industri unit trust and honestly, I dalam industri setahun lebih sikit lah. Baru setahun lebih sikit. Tapi top 3. Tapi apa dia? Tapi top 3. Alhamdulillah, tak adalah. Tapi macam in the financial thing as a whole ni macam dah 3 tahun lebih lah. It's just that specifically in the unit trust industry baru setahun lebih lah. So macam mana kita macam last year kan, sekarang dah tahun baru. So 2020 tu macam mana industri unit trust dengan PRS? Dia punya maybe awareness ke ataupun performance ke? Ringkas lah, ringkas. So unit trust dengan PRS, okay, again dia benda yang sama lah, okay. So we just refer it as unit trust je lah basically. So unit trust punya industry, dia ikut sama dengan performance of the market maksudnya. So tahun 2020 rasanya macam everyone rasa the hit of the dengan pandemic lah apa semua. And then masa tu lah semua orang start kena buang kerja, business tak boleh nak start, and then government pun banyak keluarkan banyak inisiatif lah macam moratorium lah, showing yang betapa rakyat ni macam showing the economy is bad. Itu was showing the economy was bad at the time. So kalau nak cakap pasal macam mana performance of the unit trust industry waktu pandemic tu, it was bad, okay. So tak ada benda-benda baik kat sini, but it was just bad je. So masa pandemic happen, when the economy crash tu, semua economy is affected. Unit trust ke, saham ke, whatever, semua memang jatuh. Tapi with that kejatuhan, after business start buka balik kan, after macam kan bila start lockdown tu memang business langsung tak bergerak. Tapi bila business bila lockdown tu dah ease, business dah mula bergerak, ekonomi start bergerak. So unit trust industry ni dia naik balik lah. So once the business started, economy started balik, so the performance of the funds ke apa start naik balik. So masa dia jatuh tu, dia jatuh teruk, and then dia naik dengan hebat lah sebenarnya. dia naik lah, the performance was good lah after the business started. Ya, dia meroket gitu. So dia sebenarnya kalau orang putih kata market reflects everything. Betul tak? Yeah, market reflects everything. Market reflects our life. So once business started, once we feel orang dah start masuk kerja apa semua, the economy start balik, so the fund pun start perform balik. Sebab investment ni sebenarnya equals to business juga. Sama, dia memang business. Without business, there's no investment lah basically. Yes. Kan? Okay, so kan sebab kita tadi kata last year kan performance dia macam up and down kan. So macam mana macam mana kita yang rakyat market ni nak identify a good fund? Mungkin macam mana cara kita nak search, ataupun maybe ada website yang mungkin ada website yang boleh share untuk nak analyse.
So, alamak. Is it my internet ke you punya internet? Okay. Macam mana cara nak identify a good fund? Regardless lah, I mean, I will be talking on behalf of public mutual lah. Kalau public mutual memang akan ada macam a specific fund report, which means you memang boleh tengok dekat mana fund to invest in. So tapi I think regardless of whatever unit trust pun, you can request lah untuk tengok fund tu di-invest kat mana. Kalau cara, it's very subjective tau nak pilih macam which fund yang bagus. Tapi I think benda yang paling senang kan, selalunya what I do is I akan tengok kat mana duit to invest. Contoh dekat US ke, and then what company. So basically nak tahu is it a good fund or not, kita tengok underlying asset of the fund tu. Kita panggil underlying asset lah, maksudnya underlying fund tu di-invest dekat mana. Contoh kalau fund ni invest dekat company macam Petronas ke, obviously we all know Petronas kan. Petronas supply oil to bukan dalam Malaysia je, dekat luar Malaysia sekali. So we know that it is a good fund. So it is a fund that bagus lah for us to invest in. Macam tu lah. I mean, it's very subjective nak pilih fund tu macam mana, tapi that's an easy way to look at it lah. Macam contohnya sekarang ni kan kita macam more to technology lah apa semula. So macam mana nak pilih a good fund, maybe kita boleh tengok fund yang mana yang banyak invest in technology, telecommunications, healthcare macam tu. Sebab each funds tu benda ni tak secret tau. Benda ni is for public. So basically ni bukan scam-scam lah, okay? Dia bukan scam-scam. Memang akan tahu fund tu invest kat mana. Kita tahu dia punya sektor tu kat mana apa semua. So benda ni memang kita boleh cari lah. We as orang biasa sebagai rakyat marhain kan, kita boleh dapat those information. Tak payah bayar ke apa ke, it's all free je. Ataupun macam kadang-kadang macam Bloomberg boleh kan, Bloomberg kita boleh search fund kan. Ya, kita dekat Bloomberg. Morningstar? Cumanya Pernah dengar Morningstar pun pernah. Morningstar pun boleh. Cumanya from those website tu, you guys boleh tengok performance as in dia punya percentage kan. Percentage return. Cumanya tak tahu macam details dia kat mana, which sector apa semua tu kita tak tahu. Oh, so dia tak detail lah. And then, tak berapa detail. It's up to you. Kalau you nak judge fund punya performance tu based on dia punya technical, which is percentage kan. Contohlah you nak tengok performance dia in 10 years is 100% ke apa ke, bolehlah tengok dekat Bloomberg, boleh tengok Morningstar ke. Ada one more, Lipper Readers ada one more tu. Lipper. Lipper Leaders. Yeah. Lipper Leaders pun Lipper Leaders pun okay. Lipper Leaders ada dekat surat khabar juga. Boleh tengok dia punya rating lah. Lama tak surat khabar. Surat khabar apa tu? DH Market lah, berita harian tak ada. Okay. Oh yang bagian investment lah. Okay. Lipper Leaders lah. Nak tengok fund tu perform ke tak. I type dekat komen lah. So dia boleh search lah. So kita pergi yang next. Next tu unit trust dengan PRS ni dia macam saham ke? Ataupun macam kalau saham macam monitor sendiri ke, ataupun tak payah monitor, kita just dump duit dan kita tidur. Macam mana dia punya? Dia macam saham ke tak? Dia macam, okay, sebenarnya dia macam tu ada. The similarity is there. Sebabnya in unit trust ni kita bukan nak gain dividend je, kita nak gain ni kan dia punya perbezaan harga tu. Macam kita beli saham, kita nak beli hari ni kita beli RM1, kita nak jual masa dia RM2 kan. Same concept. Cumanya yang beza dia, yang manage fund tu bukan kita lah. Kalau kita trade saham, kita yang kena go over the counter, nak pergi cari lah, nak pergi buat research lah, whatever. Kalau dalam unit trust ni, yelah ibarat you can put money and then you sleep lah, because yang akan manage your money tu is a professional fund manager yang memang dah 30 years experience in the market kan. So diorang pun ada diorang punya own research team yang memang research yang memang buat research lah untuk investment kan. So
Yeah, so basically you put the money and you sleep lah. Tapi kena monitor sikit lah. Tapi yang do the monitoring tu selalunya bukan investor, selalunya agents lah yang buat monitor. Kalau I myself, I lah macam monitor sikit-sikit je, not so much lah. Adalah sikit-sikit je. Just macam nak ensure macam which fund yang perform ke, nak make sure yang bila nak enter macam which fund ke, sikit-sikit tu boleh lah nak strategize a little bit. Macam tu. Tapi the conclusion is you put money and you sleep lah. Yelah, dia kan long term game. Yeah, it's a long term game. So, and bukan benda yang macam kena monitor hari-hari. Macam saham tu definitely kena monitor hari-hari dengan dia punya risk kan. Boleh meninggal lah juga kalau you tak tengok duit you dalam apa bursa tu. CDS. Tapi dia tengoklah sama ada kita traders ataupun investor lah. Tapi kalau kita invest untuk long term, kita invest untuk long term, kadang kita jenis yang risau kan. Kita setiap hari nak buka apps, tengok kita punya graph lah, tengok kita punya saham kan. So kalau kita buka tu setiap hari kita tengok, itu bukan investment tau. Itu adalah job. Kita setiap hari tengok tu dah kira job. It's a job. Kan? It is no longer a passive income lah. If you cakap you entered, you buat investment untuk passive income, tapi you everyday you look at your money in the market, itu dah bukan passive income, itu active income because you are working for it. Sebab you tengok benda tu, faham tak? Ni yang sometimes orang confused tau. Kadang-kadang orang datang dekat I kan cakap, lambatnya nak tunggu long term, you know. Kalau I buat business kan, I boleh buat 100% lah in 2 months. Dia beza dia, you buat business, that's an active income that you have to wake up in the morning, you kena ada accounting team, you kena ada, you know, you kena buat COD ke apa ke, but we're talking about passive income. So maksudnya, you tengah tidur pun, walaupun benda tu long term, benda tu you tak buat apa-apa pun, faham tak? It's just there. It's just a passive income. So beza lah if you're looking for a passive income kan. So that means you tak boleh lah nak datang dekat I and then nak comparekan a passive income punya instrument dengan your business because your business is active. While I dekat sini I'm talking about something passive. So it's not an apple to apple punya comparison. Dia macam benda yang berbeza. Mungkin dia tak aktif dengan pasif pun dia tak tahu nak bezakan. Ya, itulah. So kita cakap tentang unit trust PRS kan. Kalau ASB mungkin kita dah tahulah sebab hari tu kan baru dia announce dividend kan. So ASB ni kita nak create income from ASB is from dividend kan sebab dia unit still tetap RM1. So kalau unit trust PRS dia punya money, kita gain money tu from return tu by capital gain ke ataupun dividend ke ataupun both. Kalau dalam unit trust, return dia ada 2. So dia satu capital gain, satu lagi dividend. Dia bukan macam ASB, dividend dia tak standardized macam ASB tau. Like dia tak standardized for, bukan dividend, sorry. The return tu tak standardized for everyone. Macam kalau ASB, announce dividend 4.25%. Semua orang satu Malaysia dapat 4.25%. Tapi kalau dalam unit trust, it depends on the timing bila, alamak, I takut jadi technical. Just nak cakap, dia capital gain lah. Dia capital gain. So maksudnya kalau beli emas, dia lebih kurang macam you beli emas, beli hari ni, comparekan you yang beli hari ni dengan orang yang beli 2 tahun lepas kan. Yang beli 2 tahun lepas tu capital gain dia mungkin lagi besar. Kita yang baru beli hari ni mungkin capital gain kecil je lah, baru beli hari ni, esok dah nak jual, tak ada apa-apa lah. Kan? Beli hari ni semalam kaya. Beli hari ni semalam dah kaya kan, semua nak macam tu kan. So capital gain ni ibarat kalau kita beli rumah hari ni RM100,000. So kita nak jual dalam masa lagi 5 tahun. Okay, lagi 5 tahun tu kita harga rumah tu RM500,000. So kita pay capital gain tu RM400,000 lah. Kan? So capital gain tu macam tu. Apart from getting capital gain, you also get dividend. So return kat dalam unit trust and PRS ada 2 lah. Satu capital gain, satu lagi dividend. So maksudnya ataupun sebenarnya dia by depends on fund lah kan. Tak semua fund ada dividend. Dia semua ada.
Yes. Tak semua fund ada dividen. Ada, beza dia is dividend policy. Ada dividend policy yang wajib. Maksudnya if you masuk fund tu memang you wajib akan dapat dividen. Ekonomi teruk ke, ekonomi bagus ke, memang you are entitled to get dividend 100%, tak ada prorate. So tapi ada some fund yang dia punya dividend policy tu incidental. Bukan maksudnya you takkan dapat dividen, tapi ikut suka hatilah dia akan bagi dividen ke tak. It depends on the fund managers to see the performance of the fund. Kalau ada surplus dia akan bagi dividen. Kalau tak ada dia tak bagi dividen. Macam tu. Alright. So okay, ini soalan yang berkaitan dengan topik kita jugalah. So kan sekarang lah tahun lepas dah start benda ni, kita nampak orang, jadi kawan kita ke ataupun orang lain lah, dia selalu post yang macam high return kan, macam hari ni kau masuk 1,000 and then that's it, dapat berapa, 30,000, and then package ni macam ni, and then masuk package ni pula masuk macam ni. So adakah kalau high return tu adalah scam? So macam mana kita nak bezakan kan return yang macam unit trust dengan return scam tu? Okay. Kalau unit trust tak ada package, tu je nak cakap. Tak ada package, tak ada plan. Tak, sebab ada juga orang yang datang dekat I tanya tau macam ada tak package, boleh tak explain kat I package unit trust? Tak ada, sebenarnya package tu tak wujud. Tapi last year memang ada scam yang pasal adalah orang buat package A, package B, package C for unit trust. Letak 10,000 and then you dapat 300,000 ke apa ke, something like that. Package doesn't exist. Kalau nak invest tu invest je lah. Berapa banyak duit yang you ada, whatever your surplus, berapa yang you mampu untuk letak ke tepi for your investment. That's it. Tak ada macam if sesuatu investment tu suruh you wajib letak RM10,000 baru you dapat RM30,000 macam tu. Itu dah macam fishy lah, tak ada benda yang certain. In the market sendiri pun tak ada benda yang certain. You will never know tahun ni ada COVID, tiba-tiba market jatuh kan. Tak tahu. So for orang tu untuk menjanjikan dekat kita certain return tu, it's impossible to do it in the market. So kalau orang tu boleh menjanjikan tu, janganlah senang-senang percaya benda tu. Benda tu betul. Benda tu memang scam lah. Nak guarantee. It's even ASB pun tak boleh nak guarantee dia punya return. Benda tu government pula tu. Kan? Lagilah kalau benda-benda kat luar yang yang entah apa-apa pula boleh menjanjikan kita return kan, lagilah. Don't easily fall for benda yang janji yang pelik-pelik ni. Kumpul duit susah, nak burn duit senang. Itulah. Kumpul duit susah, nak burn duit memang senang. Tapi tapi memang surprisingly memang ramai lah yang tercedok dengan scam ni sebenarnya. So pelik. Betul, ramai. Ramai. So kena be careful lah. Be careful. Tak ada benda yang garanti. Mati je garanti. So korang yang tengok live ni, korang akan nampak lagi banyak scam akan timbul, especially January lah, sebab first dah silap dah duit iSINA ada yang dah dapat lah, KWSP iSINA tu ada yang dah masuk, and then kita akan dapat BPN bayaran kedua yang siapa layak lah, bayaran kedua pada hujung Januari dah silap. So orang yang scam ni dia pun tahu lah benda ni. So dia akan memerhati korang. Siapa yang dapat keluarkan duit RM10,000 ke berapa ribu, dia mesti akan datang kat korang bagi korang punya package ni. So macam Anis cakap, unit trust ke, PRS ke, even saham pun dia tak ada package A, package B, dia memang tak ada package. Dia ikut model kita je. Betul. Dia ikut model. Tak ada benda-benda macam package A, package B, package C. Sebab last year memang betul-betul ada orang buat poster macam unit trust punya poster, memang dia letak package A, package B, package C. Masa saya tengok tu macam what? Siapa yang berani macam dah pakai betul-betul pakai nama unit trust company yang memang dah established kan. Memang dia boleh pula nak letak package A, package B, package C tau.
it doesn't exist lah, package ni semua tak exist lah for investment. It is really betul-betul duit yang your surplus yang boleh you letak tepi. Tak ada orang paksa duit tu untuk keluar, okay? Tak ada orang paksa duit tu untuk diinvestkan. So itu memang duit yang you mampu untuk letak kat tepi. Bukan duit komitmen ke, bukan duit nak pakai esok ke, memang duit yang mampu untuk diletakkan ke tepi. Duit yang kita boleh That tidur is lah. investment. Ya, duit yang kita boleh keluarkan dan kita boleh tidur malam. Untuk 5 tahun. So sebab dia tak ada package kan. So berapa harga nak buka account ataupun top up. Buka account dengan top up lah. Untuk unit trust dengan PRS. Okay, sebab dia tak ada okay, I can only speak for public mutual lah. Not sure about other unit trust macam mana, tapi mostly semua benda sama je sebenarnya. Unit trust kalau nak buka account free, tapi minimum deposit is RM100 ataupun RM1,000. Depends on the fund. Ada fund yang you boleh buka with a minimum investment of 100. Most of other funds kena buka minimum investment is RM1,000. Cuma beza, again, unit trust dengan PRS tak ada beza pun in terms of fund. Fund dia sama. Yang bezakan is dia punya regulations lah. Kalau unit trust tak ada limit on when you boleh withdraw the money. You boleh withdraw anytime that you want. Anytime pun, dalam masa 3 tahun ke, 5 tahun ke, 10 tahun ke, 2 tahun ke. You can even withdraw tomorrow. Tapi baru invest today, withdraw tomorrow tu funny lah kan. Tapi itulah, there's no restrictions. Tak ada macam apa, tempoh matang ke, tak ada. Benda tu tak ada for unit trust. Cuba kalau for PRS, sebab nama dia private retirement scheme kan, so you can only keluarkan duit umur 55 lah, sama macam EPF. Kalau nak keluarkan duit before 55, ada penalty 8%. Ada penalty. Benda kan. So cumanya selalu orang buat PRS ni because they want to get the tax relief tu. Sebabnya daripada bayar dekat LHDN, baiklah you macam menggemukkan dia punya savings kan for retirement. So selalunya orang-orang dah bekerja ni, they want to do extra. Yeah. They want to have extra for retirement, and then they also want to reduce the pay tax. So PRS is a good investment lah. Cuma siapa yang dah sempat buka before, aku ingat dia tahun dia, tapi before 2018 dia dapat free 1,000 lah kan. Government punya. Ya, masa tu. Ya, itulah. Untung lah saat time tu I ada juga tau macam dapat email ke apa benda tak, tapi I macam time tu tak faham. Betul lah, aku pun lambat tak tahu benda-benda macam ni. So siapa yang buka sekarang tak dapat lah free 1,000 from government. Dah tak dapat lah. But hopefully you buat dah lagi kan. Sebab since sekarang pun semua orang macam tengah desperate times. Hopefully government can give banyak insentif lah untuk open PRS ke unit trust ke. Itu sebenarnya apa panggil, menggalakkan orang buka PRS lah. That one free 1,000 tu. So, Betul? So sekarang kita go for Q&A. Kita lagi berapa minit lah? Dalam setengah jam kot. So siapa ada soalan boleh tanya. But I pun dah kumpul few question. I dah tanya kat my IG. Tapi sebab kalau I yang buat live, I boleh pop up kan dia punya question. So sebab tak ada, sebab dah saling siap tadi soalan tu. So first ada few question lah. First from Syahila. If ada satu pilihan, one choice antara unit trust dengan emas, which one perlu go first and then why? Between unit trust dengan emas. Both asset. I wouldn't say kenapa you nak limitkan your choice. Diversify your investment. So sama juga bila orang tanya kalau nak buka ASB unit trust pada satu nak buka. Kenapa nak buka satu? Bila you boleh buka dua, benda-bendanya free. Lepas tu beza emas dengan unit trust, it depends jugalah kan. Emas tu you
It depends on emas tu dekat mana you invest. Macam contoh, if you beli emas yang macam you beli from kedai emas and then you simpan, you cakap oh it's for investment ke apa ke kan. Betul. Tapi tapi you pakai, benda tu you pakai. Sometimes emas pun you kena tahu juga jenis emas yang boleh dibuat untuk investment tau. Kadang-kadang perempuan ni lah masalahnya, dia beli cincin lah, beli gelang lah untuk. Lepas tu bila orang tadi investment, you have to understand apa Depreciation. emas, certain emas depreciate, it still depreciate tau. So macam kadang-kadang it's not worth it juga. Kadang-kadang the kadang-kadang emas yang you beli kadang-kadang kalau dia betul-betul yang bercorak, dia punya value tak mahal pun unless you buy macam gold bar kan. Macam kalau gold bar tu sometimes you still have to bayar upah simpan. It depends on kat mana juga you ni tau. It depends on what type of emas yang you beli. Tapi also nak cakap beza, I would say tak berapa nak ada beza lah unit trust dengan emas. Cumanya if you tanya mana yang nak ada dulu ke apa ke, diversify your investment. Don't put all eggs in one basket. Kalau even unit trust pun, macam our funds kan, kita punya benchmark is emas tau. So bila our benchmark is emas, this basically macam sama je with you invest in emas juga. So and then one thing that we have to understand, fund managers, they will always try to beat the benchmark. So sometimes sebab tu that is why unit trust exists, you know. Kita nak beat everything that is in the market. Kita nak beat benchmark. So and then fund managers are human. Dia bukan robot yang just follow the index of the market. So dia orang study apa semua. So whatever they do, they will always try to beat the market. Kalau boleh kita nak beat lah the market kat luar. Sebabnya kalau tak wujud lah unit trust tu. Sebabnya baik orang invest kat luar je, tak payah invest lah kat dalam unit trust. Kalau tak ada beza pun invest kat luar dengan kat dalam unit trust kan. So macam tu lah. Macam tu lah lebih kurang. So conclusion dia macam kalau nak cakap again, kalau unit trust ke emas ke, bahagikan your duit tu. Set objektif. Emas ni nak buat untuk apa? Berapa banyak yang you nak? Berapa banyak emas yang you nak? And then selebihnya tu maybe you can put in unit trust. Macam tu lah. Diversify the investment. Saving and investment kita perlu diversify lah. Macam tu lah, don't put all egg in one basket. Tapi don't put all eggs in one basket. Tapi itulah sebab kita pun tak tahu pasal each individual kan. Sebab kalau orang tak datang consult, kita tak tahu kan. So dia sebenarnya depends situation juga kan. Sebab siapa yang tengah join live ni lah, yang korang perlu tahu, unit trust dengan emas, dia still long term punya game jugalah, both ni long term. So kalau macam situation korang kalau macam tak ada emergency saving, better cari yang senang nak liquid dulu lah before you trust dengan emas. Sebab dia benda long term. And then dia main capital gain juga. Mungkin kita beli 100, tapi bila kita jual mungkin harga dia dah jatuh RM90 kan. Sebab dia main naik jual harga. So depends situation korang lah. And then kalau macam Anis cakap lah, kalau mampu diversify lah. Yang penting start. Also also emas tak ada dividen lah. Basically you are just, you know, macam you only depends on the capital gain lah. Berapa harga hari ni dengan harga 10 tahun akan datang. Another macam kalau in unit trust, at least macam kalau if the market is doing bad pun you can still get dividend out of it. Macam tu. Okay. For funds yang memang mandate dia bagi dividend. So next question from Syami. Dia ada 2 soalan. Tapi saya tak tahu yang tanya ni join lah ke tak. Tak apa, biar dia tengok replay nanti. First question Syami. Unit trust dengan ASB financing. Saya tak ingat soalan dia. Tapi antara maybe antara tu kot. Maybe between tu mana better kot. Mungkin lah soalan dia. Unit trust dengan ASB financing. Mana better kot, I think. Again it's the same. So for macam
macam mana nak cakap, first diversify investment. Second, you have to set kenapa you nak buat ASB financing tu, and kenapa you nak buat unit trust. Kena ada objektif lah. Sebabnya I tak boleh lah nak ulaskan sangat pasal ASB financing sebabnya I bukan the consultant. Cuma kena faham yang ASB financing tu you buat loan. Kan kita buat loan, so kena faham kalau interest rate tu lagi tinggi daripada return yang kita dapat, that means you are not making anything out of it. Kalau kita kena bayar lebih banyak daripada yang kita dapat kan. Sebab interest kan kita kena bayar sebab kita buat loan. SBF is kita making a loan kan. So kalau interest rate tu tinggi tapi return rendah, kiranya dividen jatuh, kiranya kita tak macam tak buat return sangat lah maksudnya. Macam tu. So apa-apa pun I usually advise kalau SBF ni ada baik dia juga. Sebabnya maybe in short term orang nak sebab SBF tu you dapat principal yang besar kan. So dividend tu will be reflected on your nilai loan tu. So in short term kiranya you dapat dividen yang besar. Cumanya if possible for investment janganlah ambil loan sebabnya kita kena faham bank always win. So bank akan sentiasa menekan kita tau. So kadang-kadang ada hubungan dengan bank kan. Especially when it comes to benda macam loan, kita lah yang teruk nanti kalau kita tak mampu nak bayar. Kadang-kadang dividen, ada orang pula suka rolling dividen kan. Dividen tak boleh pula nak bayar dia punya loan tu. So jadi macam what's the point of investing? Kalau boleh investing tu biar duit kita sendiri. Janganlah pakai duit orang lain. Kalau duit orang lain kita jadi berhutang dengan orang lain. Dah bukan investment tu dah bukan kita punya dah. Macam tu. Tapi apa-apa pun macam mana? Habiskan? Apa-apa pun? Apa-apa pun consult lah. Consult and you know, jangan just nak ikut orang je. Semua orang nak buat ASB financing, kita pun nak buat ASB financing, you know. Get betul-betul information tu interest rate tu berapa yang you kena bayar. Kadang-kadang orang tak tahu pun interest rate dia berapa yang dia kena bayar. And kadang-kadang orang tak tahu pun berapa banyak yang dibayar sebenarnya. I mean, maksud I, dia tak tahu pun berapa banyak yang dia bayar setahun tu. And then dengan dividen dia dapat tu, dia tak sure. I baru je borak dengan orang baru-baru ni. Dia cakap dia pun tak sure dia buat return ke tak. Dia cakap macam tu. So I macam, okay, what's the point of you buat investment kan? Tahulah the details of your investment tu. Sebabnya especially benda tu bila long term, we want to be secured in the long term tau. So janganlah nanti bila dah long term tu kita tengok alah sikit je ke, ni je ke yang kita dapat, you know. Padahal macam it's not because salah orang ke apa, tapi salah kita sendiri because kita sendiri yang tak tahu benda tu. Tak tahu pengiraan dia macam mana, tak tahu berapa interest rate yang kita bayar sebenarnya, berapa return yang kita dapat sebenarnya. Tapi at the first place, kita kena tahulah unit trust tu dia punya konsep is saving. SB financing tu kita hutang, so dia commitment. So dia dua tu benda yang berbeza lah kan. Yeah. And then also secret lah. Boleh effect secret juga SB financing. Credit score, yes. And then later sebab both ni adalah long term game kan. Unit trust dengan SB financing. So bila long term game, kena tengok lah kita punya emergency saving kan. Sebab kita kena tahu risiko je lah, risiko dia kan. Kita kena compare dia punya risk and reward. Risk and reward, yes. Kita compare risk and reward je. Alright. So next question Syami juga. Tapi lebih kurang agak soalan dia. Pros and cons lah. Tapi kita dah explain tadi. So kita cut off lah. Okay. Kita scroll balik dekat komen. Sekarang yang ada soalan boleh tanya dekat komen. Tadi ada orang tanya pasal private equity. Daniel ada ni tak? Ada private equity yang ada comments on private equity. Private equity tak sure. Tak terlibat. Sorry. Private equity dia I'm not sure tapi ni apa yang I belajar in class lah. Private equity tengok risk lah. Private equity besar dia punya return tak silap I, tapi private equity ni bukan benda-benda kecil, bukan benda-benda yang affordable for us kan. Sebab macam when we talk about unit trust, it's affordable for all of us. You can start with RM100, you can start with RM1,000. So when we talk about private equity, benda tu dah macam
another level of investment dah sebenarnya. Ibarat macam kita nak cakap pasal property investing sekarang ni yang melibatkan hundred of thousands of ringgit. So another benefit of unit trust is that you can start with a very low capital lah. It's affordable for everyone to start investing. Yeah, that's all. Arif Malik. Will my fund portfolio depend on my risk tolerance? Aggressive, moderate, or passive? Yes, definitely. Apa dia? Fund portfolio? Depends on risk tolerance. You can profile risk kot. Dia punya risk profile kot. Your fund portfolio reflect your risk tolerance. So maksudnya portfolio tu is the whole investment that you have kan. So maybe you ada macam risk 1, risk 2, risk 3, risk 4, risk 5. So dia bukan depends on your risk. You are the one who choose what is it to be on your fund portfolio. So you are the one who choose you nak risk berapa dalam you punya portfolio tu. Cumanya kena understand is high risk, high return, low risk, low return lah, tu je lah. So your fund performance depends on your risk tolerance tu. Tapi fund portfolio tu memang fund portfolio reflect your risk tolerance lah. Maksudnya kita boleh pilih lah kan fund tu ikut risk kita. Kita tak? Yes, correct. Betul. Sebab ni unit trust ni bukan robo advisor kan. Yeah, it's not robo Yeah, professional. kalau kita pakai robo advisor, kalau mungkin apa Wahid invest tu mungkin adalah soalan-soalan yang korang kena jawab tu. Untuk risk profile. Tapi unit trust pun kita sebenarnya set juga risk profile. Tapi depends on age lah. I mean it's negotiable with kita untuk apa risk tu. Faham tak? Maksudnya actually funds yang ada from risk 1, risk 2, risk 3, risk 4, risk 5. And we as investor, we can choose which risk yang kita nak masuk sebenarnya. Lebih kurang sama lah macam on Wahid juga. Cumanya Wahid tu once you dah klik tu dia dah terus set up kan for you kan. Cumanya kat sini dalam risk 1 tu ada berapa banyak fund. Risk 5 tu ada berapa banyak fund. So kita pilih lah. Dia tak macam automatically selected by robo. Okay. So kena consult lah kan. Yeah. Okay. It's good to have a consultant lah. Ada lagi soalan tak? Tadi private equity dah jawab. Yeah, private equity macam investment untuk high sophisticated investors, not for Marhan. Correct. Okay, ni Ikimal. Unit trust is a saving with risk. No unit trust yang tak ada zero risk kan. Maksudnya semua involve. Sebab semua involve investment. Yes, definitely. Semua investment ada risk. Cumanya macam nak cakap, sebenarnya orang tengok unit trust ni long term je kan. Sebenarnya ada, we have fund for short term. Cumanya short term tu maksudnya less risk. So kalau less risk tu low return. So macam tu lah. So so all investment ada risk lah. From risk 1 pun it's very very low risk tapi low return lah. Biasalah. So dia punya rule dia high risk high return lah. High risk high return. The reason kenapa usually we advise to do it long term is because bila high risk high return tapi kita nak diversifykan the risk tu over a long period of time. So it's less risk, so jadinya macam benda high risk tu jadi less risky for us. Faham tak? It's high risk yang boleh bagi kita high return. So we diversify the risk over a long period of time. So dia jadi macam bila we diversify the risk tu dia jadi less risky lah untuk kita. Tapi we can still get a high return out of it. Sebab fund tu high risk kan. So that's why kalau kita nampak performance unit trust for 1 year maybe 40%, 50%, benda tu memang possible lah sebab dia investment kan. Tapi sebab long term kita tengoklah dia punya consistency of performance.
Yeah, correct. Payah nak sebut. So kita kena terus konsisten lah. Bila kita cerita tentang long term, kita kena tengok lah dia punya konsisten kan. So tak naklah macam tahun ni kita boleh buat 40%. Tapi next year kita buat negatif kan. So tak konsisten lah kan. So long term kita kena take note lah benda ni, konsisten. So ni and private equity macam investment untuk high sophisticated investor, not for rakyat marhin from us, macam us. Betul lah tu. Private equity tu benda yang lagi high risk rasanya. It's another level of investment dah lah. Explain pasal robo advisor. Kakiku 32. Robo advisor. Robo advisor, cuba explain. Explain lah. Robo advisor ni dia when we talk about robot, it's robot lah. So maksudnya dia index. It's the index itself. Komputer yang buat benda tu. So dia follow index lah where the market is going. That is where it is going lah. Dia memang follow index lah sebab benda tu komputer kan. Dia algorithm. So dia tak ada macam orang study ke apa-apa ke and then nak beat that index ke apa ke, tak ada. It just they just follow the index je. Dia macam macam tu lah. Robo basically komputer yang buat the investment for you. Tak ada orang. Untuk saya, siapa yang tanya? For me, robo advisor ni untuk saya adalah alternatif lah. Macam contoh Wahid lah, kalau kita tentang Wahid, mungkin dia alternatif untuk saham. Sebab dia sebenarnya saham juga Wahid. Alternatif. Cuma bila kita cerita it's a unit robot, trust juga. Yeah, unit it's trust actually a unit trust. It's a unit trust yang robo. So basically bila kita cerita tentang robo advisor, nama pun robot kan. So dia tak ada human touch. Dia tak ada human touch, dia tak ada human interaction. Mungkin waktu yang kita nak invest ataupun harga tengah jatuh tu, kita ada problem pasal financial kan. Tapi kita tak boleh minta advice dengan robot tu. So dia tak ada human touch kat situ. Kita tak boleh minta advice lah. So dia adalah pros and cons juga, robot advisor dengan consultant, human consultant. Yeah. Rais, Syahidah, sekarang ada apps Rais. Apa pandangan speaker? Anis? Rais yang dia dengan ASB tak silap. Dengan PNB. Okay. Rais ni I honestly don't know about Rais, sorry. So Rais ni lupa tak ingat. Tapi tak silap dia kaitan dengan PNBI. Dia adalah unit trust juga, tak silap, unit trust. Cuma dah lama tak scroll apps tu. Saya scroll apps tu waktu awal-awal dulu. So masa awal-awal tu saya suka dia punya feature is kita boleh connect to our card. Time tu Maybank card saja. So each kita punya expenses, dia punya baki tu dia akan accumulate dan dia akan invest auto ke Rais kita lah. Macam tu lah feature yang menarik kat situ lah. Kita punya expenses tu baki kot, tak ingat. Dia, yang sen-sen tu dia akan accumulate dan dia akan invest kat Rais. Tapi sekarang tak tahulah sebab dah tak buka dah Rais tu. Tapi Rais tu dia macam Wahid, macam Luno, Hello Gold. Yeah, dia I think it's a type of robo juga. So I need IT robo advisor macam advising, financial planning for retail, tapi ada teknologi, innovation, yes. Tak silap. Tapi robo advisor macam baru. Yes, robo advisor baru dekat Malaysia juga. So kita lagi sekarang berapa minit? Rasa nak kat sejam. Cuba tengok dekat atas. Lagi. Kat mana weh? Dia Kita tak ada atas. tunjuk timing pun dekat Ada. Dekat button live tu. Cuba tekan button live. Oh okay, tekan button live. 49 minit, lagi 10 minit. Lagi 9 minit. Lagi 10 minit lagi kan? Minit. So nak ambil one question lagi ke? Ataupun wrap up? Kalau ada question lagi boleh lah juga. Lagi ke? So, tengok dalam komen lah tak ada. Ataupun sekejap Okay. Okay, I tambah ni last question lah. Function. Kita buat kita saving tapi kita tak, selalunya kita saving
And then kita akan tanya, bila aku saving ni bila nak guna? Aku saving ni bila nak pakai kan? Macam nak pakai untuk apa kan? Maksudnya dia tak ada objektif kan? Dia tak ada matlamat. So apa function unit trust dengan PRS ni? Macam mana? Sorry. Ada fungsi lah, fungsi unit trust dengan PRS. Kita buat ni untuk apa? Untuk saving lah. Apa basically orang buat unit trust ni nak beat inflation lah. Sebabnya kalau kita letak duit dalam bank kan RM1 sampai 10 tahun pun it's still RM1. But then the thing is, dulu kita beli nasi lemak 50 sen kita boleh dapat nasi lemak. Sekarang ni mana kita dapat dah nasi lemak 50 sen. So the main reason for unit trust ke or investment ke is orang nak beat inflation. Sebabnya RM10 hari ni takkan jadi 10, the nilai of RM10 hari ni dah takkan jadi macam 10 tahun akan datang. RM10 hari ni maybe kita boleh beli 5 barang. 10 tahun lagi dengan RM10 kita dah tak boleh beli 5 barang dah. Kita boleh beli mungkin 2 barang je. Usually orang invest is to beat inflation supaya duit dia yang dia earn today takkan depreciate lah over the long term. Save lah, put aside, you know, sebab kita takkan bekerja forever in our life kan. Kalau kita macam apa, we live paycheck to paycheck, hari ni gaji 3,000, lepas tu 3,000 tu habis sebulan, tunggu 3,000 yang seterusnya. Lepas tu bila kita dah tak kerja, macam ni je nak survive. Dia dah tak ada paycheck dah. Yes. Kan? So macam just put aside money lah. Kadang-kadang orang pun macam nak tunggu duit banyak baru nak invest. Honestly, that's just bullshit. Okay, it's not gonna happen. You have to start masa duit kecil. Sebabnya bila masa duit kita kecil kan, kita pandai tak nak fikir, komitmen kita kecil. You know, bila duit kecil kita beli kereta Proton, bila duit kecil kita duduk flat, bila duit kecil kita pakai pen tak ada jenama kan, whatever lah. Tapi bila duit kita dah banyak kan, time tu kita pun pandai fikir juga. Kita dah pandai, kita besarkan komitmen kita. Kita beli Honda ke, dah upgrade Honda, lepas tu dah pakai pen pilot sekarang ni, duduk kondo dah sekarang, macam tu lah lebih kurang. So surplus tu tak ada pun. Duit kecil pun tak ada surplus, duit besar pun tak ada surplus. Unless lah masa gaji besar tu you still live the same way. Gaji dah besar, still lagi pakai Proton, still lagi pakai pen tak ada jenama, still lagi duduk flat. Adalah surplus untuk invest. Tapi trust me, orang macam kalau duit kecil cakap tak boleh nak keluar, percayalah duit besar lagilah tak boleh nak keluar duit. Lagi tak boleh nak save. Lagi tak ada that habit kan. Bila income kita naik, kita nak beli yang branded lah. Bila income kita kecil, kita bundle ke pasar malam, uptown. So, bila income naik, satu kita tengok doktor, pilot, income besar, diorang beli branded. Okay. Betul, surplus tu sama je. Sorry Adrian ni bukan kecam lah, contoh je. Contoh gaji. Okay, so sorry ada lagi soalan tapi masa dah nak habis. So kita boleh wrap up kot. Yeah. We have dalam 5 minutes more lah. Okay, so last 5 minute. Okay, so if kita punya audience nak tanya pasal unit trust PRS kan, so mana ataupun nak consult, macam mana nak contact you? Just DM me on Instagram. For now, ataupun your service lah, service you apa? Okay, kalau ada anyone yang nak start investing ke, or if you don't even want to start, nak buka account je ke, or you just nak tanya what's good for you ke, maybe I boleh lah bagi a little bit of my advice kan, because this is what I do anyway. So adalah knowledge yang boleh beneficial for you. So boleh je just DM me on Instagram ke whatever pun yang you boleh jumpa I. Also kalau ada orang yang nak jadi unit trust consultant pun, you can also talk to me. Sebabnya I'm also recruiting for my team juga. So let's say if you are telling me that you don't have any money and you want to make money, pun you boleh tanya I macam mana you can go about lah untuk benda tu. So nak tanya, boleh je just hit me up on Instagram ke on Facebook ke,
Yeah, PSR. Mana-mana boleh. Okay. Thank you, Anne. Saya dah Klien pun ada ni. and tu saya dah pun klien takaful. Orang relation takaful. Orang relation takaful Tak kan. tahu pasal takkan boleh contact Anis ke? I actually do have takaful license but I tak ada knowledge takaful sangat. So better you go and see Daniel lah. He power lah bab takaful ni. I tak tahu. So untuk saya pula siapa nak consult pasal financial tapi basic lah. Saya hanya ada lesen takaful saja. So kalau korang nak review polisi ke, nak consult tentang takaful, boleh juga DM saya dekat Insta ke FB ke. Kalau yang Insta ni Daniel Donel lah. Kalau yang lain tu Daniel Nordin ataupun Don, tu saya lah tu. So and then siapa nak create income as business takaful pun boleh juga DM saja. And then so kita lagi berapa, 2 minit Ada 3 minit lagi. Oh, 3 minit lagi. Thank So you. Just want to say thank you to everyone. so sebelum kita closing ni, saya nak mungkin ada yang baru masuk. So sembang santai Don ni, yang live kita buat ni adalah sepatutnya saya host, tapi tadi ada technical error, saya tak boleh nak invite Anis as guest. So dia jadi host. So sembang santai Don ni untuk minggu ni adalah episod yang kedua. So episod pertama dah lalu minggu lepas. So apa yang saya buat dengan segmen sembang santai Don ni adalah setiap Jumaat malam akan ada invited guest yang saya akan invite dengan topik-topik menarik lah. So dia bukanlah tentang financial saja, bukan, maybe ada business, career, maybe ada fitness ke ataupun maybe kecantikan, I don't know. Tapi saya dah plan setiap Jumaat malam akan ada speaker lah. So untuk slot Januari, semua Jumaat malam dah full slot. Saya dah book diorang punya date dengan tajuk. So kalau boleh stay tune lah, boleh follow je IG saya. And then setiap minggu saya akan post lah poster lah. Ya, jadi teaser dia kan. Okay, so dah tak ada dah apa-apa sebenarnya. Kalau ada masa lagi, kita ambil lah soalan lagi. Dalam 2 minutes lah. Betul lah apa and said something. Please invest in authorized agent for investment. There's just so many scams kat luar. Especially sekarang ni bila dah boleh keluar duit iLestari lah, dah ada Aisina. bantuan semua tu. Aisina. BPN. BPN lah semua. Percayalah, all these scammers are just waiting for you to have the extra cash for them to scam you. I tak tahu macam mana diorang punya janji manis diorang tu. So, just be careful. Boleh buat research je lah. I mean just Google. Korang boleh masuk je dekat website Security Commission. Kalau tak silap, diorang ada list. Ada list. Yeah. So kita boleh end up kat kita punya live. Okay. So Save our life ni. okay. Thank you everyone yang join. Terima kasih semua yang join. See Kita you jumpa guys. minggu depan. Assalamualaikum. Bye.